Negatif 5 tu kena tambah 3. Jadi dapatnya negatif 2. Jadi H awak negatif 2. Ingat tau, yang tengah-tengah tu, X tu, yang dia buat garis palang ni, yang saya buat bulat sekarang ni, dia adalah tengah-tengah, paksi simetrik. Ataupun kita panggil titik tengah. Jadi awak cari dia punya jarak dengan sebelah tu, negatif 8. Dan H tu, dia punya nilai dia sama jarak antara negatif 5 dengan negatif 8. Boleh? Jom kita tengok lagi nombor 9. Bab 1 form 5. Okay. Dia beri bahawa Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2 dan Y sama dengan 80, X sama dengan 4. Ungkapkan Y dalam sebutan X. Siapa tak belajar lagi, form 4 saya boleh ajar sekarang. Sebab tak lama lagi pun dah nak masuk form 5 kan? Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2. Okay, tanda yang macam ribbon tu, itu kita panggil berubah secara langsung. Okay. Kita tukarkan dia dalam bentuk persamaan. Y sama dengan, bila kita tukar dalam persamaan, ada tercongok. Ada tercongok sikit satu makhluk asing, iaitu namanya K. X kuasa 2. Memang kita kena letak K. Cikgu, saya nak letak huruf A lah, B ke X ke Y ke. Boleh, tapi selalunya memang kita, dalam buku teks pun cakap K kan. Jadi kita orang apply je lah K. Tapi nak tahu huruf lain boleh. Jadi tapi kita sarankan pakai K lah. Kita sarankan pakai K. Takut keliru. Sebab soalan tu ada pelbagai-bagai bentuk kan. Jadi kita pakai K sahaja. Y sama dengan K X kuasa 2. Jadi kita masukkan nilai Y kita 80. K kita tak tahu berapa. X kuasa 2 adalah 4 kuasa 2. Jadi 80 sama dengan K 4 kuasa 2, 16. Ada 4 kali. Kawan hijau. Nak dapat K, 16 pindah sebelah operasi bahagi. Jadi K kita sama juga dengan 80 bahagi 16. Berapa 80 bahagi 16 lah? Sekejap sikit dulu. 5. So your K is actually 5. Jadi macam ni kita nak bina dia punya persamaan tu. Kita tulis balik Y. Kita ambil yang saya buat kotak ni. Ambil kat saya punya kotak ni. Salin balik. Y sama dengan K tadi dapat 5 kan? Tulis 5. So X kuasa 2. Ni jawapan dia. Okay. So function dia kena masukkan, kena tukar dalam bentuk persamaan. Masukkan dalam dia punya nilai. Lepas tu dapat nilai K. Dapat nilai K, isi balik dalam persamaan yang saya dah buat dalam bentuk kotak tu. Dapatlah jawapan. So pilihan jawapan kita yang mana? Jawapan 9 ni adalah B. Nombor 10. Rajah 4. PQ ialah garis lurus dengan keturunan negatif 3/4. Dia bagi kita pintasan. Cari pintasan Y. Okay. Ini tajuk apa? Tajuknya bab 9 form 3. Tajuk garis lurus. Tajuk garis lurus. Kita pakai formula Y2 tolak Y1. X2 tolak X1. Kita pakai formula keturunan. Okay, keturunan dia dia bagi kan kat kita kan? Dia bagi apa? Negatif 3/4. Memanglah negatif 3/4 sebab garis tu pun dia turun daripada atas turun bawah. Jadi jom kita tengok P kita ni, koordinat P kita apa? 0 dengan P. Koordinat kita. Jadi kita buat X1, Y1, X2, Y2. Jadi student confused. Mana satu nak letak 1 ni? Mana satu nak letak 2 ni? Okey. Awak tengok pergerakan garis tu daripada kiri ke kanan. Okay. P tu kiri kan? Kiri kamu kan? Turun ke bawah tu ke kanan kan? Jadi yang kiri tu, point yang dekat kiri tu, itu jadi 1.
Ataupun dan titik yang duduk belah kanan tu, titik yang duduk belah kanan tu jadi nombor 2. Jadi P kamu tu X1, Y1 lah. Yang awak punya Q tu X2, Y2. Okey, jom kita masuk dalam persamaan kita. Kosong tolak sifar tolak P. 4 tolak sifar. Sama dengan negatif 3/4. Jadi kita darab silang sahaja. Negatif P tu darab dengan 4. Negatif 3 tu darab dengan 4. Negatif P darab 4, negatif 4P. Negatif 12. P sama dengan negatif 12 per negatif 4. P sama dengan 3. So, pintasan Y awak tu 3. Nombor 10 kita adalah C. So, kalau daripada nombor 1 sampai nombor 10 yang kita belajar tadi, awak perhati tak? Awak perhati dah, perasan tak? Dalam 30 minit kita belajar ni, perasan tak berapa banyak kertas soalan? Soalan-soalannya keluar daripada soalan form 1, form 2, form 3. Kan? Betul tak? Jadi, siapa yang form 4 tu dah kena revise sekarang lah. Apa yang tertera dekat dalam form 1, form 2, form 3. Sebab nanti form 5 nanti kamu terkejar-kejar pula kerja khusus lah kan. Banyak kan. Siapa yang form 5 tu faham sangat lah. Tengah ribut sekarang kan. Dan trialnya dengan kerja khususnya. Tu nak exam lagi kan. Jadi kalau perhatikan memang banyak kertas soalan itu datang daripada yang form 1, form 2, form 3. Jadi kerja revise. Termasuk dengan soalan yang berkaitan dengan syarat-syarat lah bagai kan. Kadang-kadang kita dah lupa. Kita revise balik. Alright, now we go to the next section. Saya target 20 soalan. Kalau lepas 20 soalan, saya close 20 soalan hari ni. So, kita tengok soalan yang ke-11. Kita ada 40 soalan. Di kelas saya nak buat 20. Rajah 5 menunjukkan segitiga Aber. Segitiga Aber ni image bagi segitiga CDE di suatu pembesaran pada pusat E. Hitung faktor skala bagi pembesaran itu. Faktor skala. Faktor skala ni korang belajar dekat form 3 pun ada sekali faktor skala. Tapi kalau yang form 5 pun kita ada dalam penjelmaan tu kan. Bab 5 form 5. Kita ada jumpa dia juga. Faktor skala ni kalau tak ingat, sekejap saya buka. Saya scroll up sekejap saya scroll up sekejap. Nak tunjuk formula dekat mana. Tu dia soalan nombor 17. Faktor skala kat situ formula. Apa maksud koma? Koma tu image. Bahagi dengan objek. Kalau tak ingat luas image kan, nanti kalau kertas 2 selalunya soalan 18 ni selalunya kertas 2. Kan formula untuk luas image ni form 5 dia tahu. Yang ni boleh pakailah juga 18. Kalau korang sesat kan, tak ingat dah formula, boleh tengok soalan kertas rumus tu dekat rumus nombor 17. Dekat rumus nombor 17. Okay, kita tengok balik yang tadi tu. Baiklah, dikabarkan pada kita yang bosan ni. Dia adalah image yang besar. Aber. Yang segitiga ni, dia kata Aber ialah image bagi CDE. CDE kita ni objek lah. Jadi kalau kita nak kira faktor skala macam mana? Caranya image, panjang image bahagi dengan panjang objek. Image kita ada berapa panjang image kita ni? Okay, kita tengok. Panjang ni apa ni? Garis-garis ni. Warna merah ni. Nampak ni garis ni? Daripada pusat. Pusat kita E tau. Berapa dia punya panjang image tu? Maksudnya panjang sisi image Aber tu. 14 tambah 7. Objek kita yang mana? Objek kita pakai pen hijau.
CD. Yalah, CDE kan. Dia kata segitiga CDE tu objek kan. Maknanya CD kita tu ialah panjang objek. 14. Kita tekan kalkulator. 21 ke atas 14. Boleh main potong-potong sikit 7. 3/2. Dia punya faktor skala tu sama ada 1.5 kalau tekan dalam perpuluhan ataupun dalam pecahan. So, pilihan jawapan dia pecahan kan. Saya ambil lah 3/2. Senang. Tapi kena tahu formula yang mana nak pakai. Yang ini pun ada dalam tajuk form 3, dia ada dalam tajuk form 5. Kena revise balik. Form 3 tajuk apa? Tajuk faktor skala. Kalau form 5, dia dalam tajuk penjelmaan. Ibu tak ingat awak. Sekejap kita tengok. Banyak kepala dan kepala ni. Betul lah bab 5. Kongruenan, pembesaran dan gabungan transformasi. Ni ada dalam tajuk ni. So dia kata 2 tajuk ada dalam bab nombor 11 ni, ada dalam 2 tajuk. Kalau tak ingat, sekarang kita buat tak ingat kan? Catat mana tak ingat, catat. Revise balik. Trigonometry. Okey, graf macam ni kamu belajar trigonometry dalam form 5 sahaja. Trigonometry sekolah menengah kita belajar dekat form 3. Yes, dekat form 3 dengan dekat form 5. Tapi yang pattern graf macam ni, trigonometry form 5. Siapa yang tak belajar lagi, dia tak tahulah form 5. Tapi yang dah belajar, dia kenal. Dan tersumbat juga dalam tajuk matematik tambahan trigonometry yang pattern graf macam ni. So, for those yang kuasai matematik trigonometry form 5, automatik dia boleh faham jugalah trigonometry yang ada dalam matematik tambahan form 5. Jom kita tengok. Sebelum saya duk tengok benda ni, kita revise set lah. Saya dah tepek sikit lah daripada form 5 tadi. Buku teks. Okay. Memahami bentuk-bentuk graf. Bentuk-bentuk graf ni, siapa yang ambil maths dengan MS penting kita tahu. Ini adalah bentuk graf sinus. Bentuk dia bermula dengan kosong. Okay. Dan dia lalu atas 90 dan dia lalu pada 180. Lalu kat bawah, naik balik ke 360. Dia punya puncak adalah nilai dia 1. Dia punya yang kat bawah tu, -1. Jadi nilai maksimum dia adalah paling tinggi dia boleh pergi 90 lah. Puncak dia 90. Dan paling minimum, paling rendah adalah 270. Sebab dia punya lekuk paling rendah kat bawah tu 270. Lepas tu dia kata nilai maksimum 90, nilai minimum 270. Minimum dia punya nilai pada paksi Y -1. Maksimum nilai pada paksi Y adalah 1. Dan dia memintas pada paksi Y pada kosong. Dia memintas pada paksi Y pada kosong. Dan bentuk scene tu beginilah. Alright. Now we go back to the question. Question tu soalan graf apa? Saya dah tak perasan. Allah, ni graf apa? Ni bukan graf. Alright. Macam tadi, kalau tengok sinus, graf dia start pintasan dia dengan kosong tau. So, ini graf bukan graf sinus. Ini graf apa? Ni nak tunjuk dia ni. Sebab ramai yang tertukar sinus dengan cosinus punya graf. Graf cosinus ialah bentuknya macam ni. Dia start dengan 1. Ingat cosinus pintasan dia dekat 1. Ingat tu dalam kepala. Okay? Jadi dia punya ni nilai maksimum dia 1. Nilai minimum dia -1 pada paksi Y. Tapi dia punya puncak dia yang paling minimum 180. Nilai maksimum dia kosong. Maksudnya puncak paling tinggi dia kalau pada paksi Y dia kosong. Paksi Y pula, paksi X dia kosong. Kalau nilai minimum dia punya paksi X dia 180. Ni kalau tertinggal pergi buka balik tajuk trigo, buka helaian ni. Helaian ni tertera dekat dalam buku teks tu. Okay. Dan bentuk dia beza dengan tadi, dia start dengan kosong tau. Maksudnya kita ayunkan graf tu, dia start dengan kosong. Alright. Start permulaan dia pada pintasan Y dia kosong. Tapi yang ni pula dia start dengan, dia bentuk U je
Dia start dengan pintasan Y dia 1. Kalau balik pada soalan yang tadi tu, kita nak tengok balik, start dengan apa ni? Dengan 1 ke dengan kosong? Start dengan 1 kan? Jadi graf ni adalah graf kosinus. Sekarang dia punya soalan apa? Graf 6 menunjukkan sebuah graf trigonometri. Apakah tempoh bagi fungsi trigonometri tersebut? Kalau ikutkan graf kosinus dia macam U-shape macam tu kan. Ni 1. Ni kira 1 set. Dia ada berapa set ni, Wak? 1 set, 2 set, 3 set, 4 set. Ada sampai 4 set. Dia habis kat mana? 1 set ni dekat 90 kan? Jadi, apakah tempoh dia? 90. Sebab sekali lengkap 90. Ni sampai 360 ni ada berapa kali lengkap? 4 kali dia punya lengkap dia. 4 kali shape kosinus tu. Jadi 1 kali lekuk dia tu maksudnya 1 kali tempoh dia lah. So 90 lah. Beres? Sebab saya kalau group saya tanya orang, saya respon, student akan tanya. Kalau private, student akan tanya saya. Ada two ways communication. Ini saya cakap seorang-seorang ni. Kalau siapa yang tak faham tu, buka balik tajuk yang ni. Cikgu Aisyah Channel.